wasariqatu, seorang dan seorang lelaki, pencuri lelaki juga pencuri perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai apa? Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertikai, kalaulah Allah penyayang, kata Allah tu bersifat penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pasal apa Allah hukum orang mencuri itu kena potong tangan? Awak lagu tu maknanya Allah tu zalim lah. Tak sama dengan kata sifat Allah tu penyayang. Itukah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Jawab dia pada tuan-tuan, hakikatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu ialah simbol, manifestasi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang Allah. Allah sayang lagu mana potong tangan. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerana dengan menghukum seorang pencuri, maka Allah telah menyelamatkan ribuan orang lain daripada kena curi. Dihukum seorang pencuri, Allah menyelamatkan orang lain daripada kena curi, jadi mangsa. Was-sariqu was-sariqatu faqat'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Potong tangan keduanya itu sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, nakalan minallah, juga sebagai langkah pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin, kalau kamu buat begini, kamu ikut hukum Allah Subhanahu wa taala, ada apa? Nakalan minallah, langkah pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hukuman yang tersebut, hukuman mencuri itu, Allah mendidik seluruh manusia supaya insaf, takut untuk mencuri. Pencuri yang dihukum itu pula akan terlepas hukuman Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka inilah nilai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena di hari akhirat esok, lagu mana? Lagi teruk, bukan hanya tangan saja yang terpotong, masuk dalam neraka habis semua. Bukan tangan saja terbakar, urat perut semua terkeluar habis, otak berkecai dan sebagainya, kemudian dibuat semula. Allah kata apa? Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit-kulit mereka hancur, terbakar, Allah ganti dengan yang lain-lain, kulit yang lain pula, kulit yang baru, anggota yang baru, liyadhuqul adab. Untuk apa? Untuk bagi merasai azab. Na'udzubillah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya pencuri itu insaf dan orang lain takut nak mencuri. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah kata nakalan minallah, ada langkah pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni, ayat curi, turun kepada seorang wanita. Dia curi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipotong tangannya, tangan kanan dia. Bila dipotong tangan, maka dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah Allah terima taubatku? Allah terima tak taubat saya ya Rasulullah? Saya berdosa mencuri. Saya sanggup dipotong tangan saya kerana saya tahu pencuri itu adalah haram, berdosa. Saya dah insaf, ya Allah tolong ampunkan dosa saya." Dia tanya Rasulullah, adakah Allah ampun dosa saya? Maka ayat seterusnya Allah turunkan, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Siapa yang bertaubat selepas dia menzalimi diri dia sendiri. Buat dosa tu saya zalim diri sendiri, tuan-tuan.
wa aslah, dia memperbaiki diri dia, fa inna Allah yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Allah akan menerima taubatnya. Maka di akhirat esok syurga tempat dia, tuan-tuan. Jangan cemuh orang yang bersalah, bila dihukum dia bertaubat, suci dia, syurga tempat dia, tuan-tuan, kalau Allah terima taubat dia. Orang yang mencuri, dipotong tangan dia, Allah jaga hak lain daripada terlibat jadi mangsa pencuri. Tuan-tuan, hari ini hukuman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi ditolak, tak dilaksanakan, tak buat, macam-macam alasan. Kononnya alasan dia apa dia? Untuk menyelamatkan manusia daripada dizalimi dengan hukuman-hukuman potong tangan dan seumpamanya. Kata hukum Allah itu zalim. Padahal dengan menolak hukum Allah itu, dengan menolak, dengan tak buat hukum Allah itu, akibatnya apa dia? Ramai manusia yang merasa tidak selamat. Orang kaya risau, khawatir mereka akan dirompak, dicuri, disambut. Wanita khawatir mereka diperkosa. Kanak-kanak pula risau mereka akan diculik. Tuan-tuan, macam-macam. Kanak-kanak diculik, bukan hanya diculik, dirogol, dibunuh. Ini sebab apa? Sebab tolak hukum Allah Subhanahu wa taala lah. Sebab menolak, sebab kata hukum Allah itu zalim, berlaku berbagai macam curi, rompok, samun dan sebagainya. Tiap hari tadi saya pergi ke bank Islam, pegawai bank jumpa pegawai tadi, sembang-sembang. Dia kata, Ustaz, kes curi ni banyak. Hari ni depan mata saya, dia kata. Budak muda. Orang siapa? Orang mana? Orang kita, bangsa apa? Bangsa Melayu. Siapa pemimpin dia? Pemimpin dia pun berbangsa Melayu juga. Dia tak mendolakkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mendidik rakyat dia untuk ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Depan mata dia samun. Samun siapa? Seorang nyonya bangsa Cina. Orang Melayu samun Cina, tuan-tuan. Tanya nyonya tu ada berapa dalam beg tangan? Ada lebih kurang 1000. Tuan-tuan, inilah akibat apa? Akibat hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan. Jenayah menjadi-jadi setiap hari, setiap ketika bertambah, bukan berkurang. Jenayah rogol, culik dan sebagainya, sebab tolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum Allah ini untuk menyelamatkan manusia daripada perkara-perkara yang kita tak mau, kita tak ingin berlaku pada kita. Inilah keselamatan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikut undang-undang Allah. Bukan satu kepayahan. Ini hina hukum Allah Subhanahu wa taala, potong tangan, jenah buat sup. Ni satu kata-kata yang menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Rejam penzina dengan batu bata, dengan batu. Habis batu tak boleh buat jalan. La ilaha illallah. Ini penghinaan. Ini jahil, pemimpin yang jahil. Kalau buat hukum Allah Subhanahu wa taala, Malaysia tidak akan aman, huru-hara. Ini kata-kata pemimpin-pemimpin, tuan-tuan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata, kalau buat undang-undang Allah,
ada jaminan pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajarnya bagi umat Islam faham hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala ni bukan hukum yang zalim, bahkan dia adil dan bersifat penyayang. Tu Allah kata Tanzilal Azizir Rahim. Allah itu perkasa. Perkasa lagu mana? Dia kuat, dia boleh buat. Dia hukum orang yang jahat. Orang jahat lah kena, orang baik tak kena Hak tak menyuri, nak potong tangan dia bersebab. Hak tak berzina, nak kejam lagu mana? Ingat senang nak kejam orang. Ingat senang nak dekat orang yang berzina. Kena ada 8 mata yang menyaksikan. Sanggup kan tengok orang berzina? Tengah-tengah mata kita tengok permulaan berzina pun jijik dah kita nak tengok. Kalau kita tengok, seorang tengok, lepas tu panggil. Seorang tak boleh lagi nak jadi saksi. 4 orang baru boleh jadi saksi. Panggil dia berzina dulu, panggil. Buat dulu, aku panggil orang lain mai tengok. Boleh kalau begitu? Tu jadi fasik tuan-tuan. Kita tengok orang yang ke arah nak berzina, patutnya kita cegah daripada perbuatan itu. Bukan senang nak tangkap orang berzina tuan, susah. Zaman Rasulullah pun tak ada ditangkap orang berzina. Ada yang mengaku dekat Rasulullah, itu ada. Mengaku sendiri. Itu pun Rasulullah buat tak dengar. 3 kali dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina, ya Rasulullah, aku telah berzina, aku telah buat dosa besar. Rasulullah kata, adakah kamu ni gila? Dia mengaku lagu tu. Dah aku waras ya Rasulullah. Aku tahu aku buat apa yang aku cakap, apa yang aku buat ya Rasulullah. Hukumlah aku. Baru Rasulullah hukum dia. Itu pun bukanlah hukum lala tu tuan-tuan. Rasulullah tanya mengandung ke tak? Mengandung. Lahirkan anak lu. Jaga anak dalam kandungan dulu. Dah beranak dah. Mai pula ke Rasulullah, Rasulullah saya beranak dah ya Rasulullah. Anak kamu menyusu badan kamu tak? Dia menyusu. Menyusukan dia sampai cukup 2 tahun. Nak jalankan hukuman. Ini penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Lepas menyusu 2 tahun baru hukuman itu dijalankan. Itu sebab dia mengaku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sembunyi tak berlaku lah hukuman itu. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Allah itu Maha menerima taubat. Tuan-tuan, hukuman Allah Subhanahu wa taala ini adalah hukuman yang penyayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Aziz, perkasa. Perkasa apa? Maksudnya Allah boleh buat, Allah boleh menghukum dengan hukuman itu. Ar-Rahim, Maha penyayang. Untuk apa? Untuk mencegah manusia daripada melakukan kemaksiatan, untuk mencegah manusia daripada kejahatan orang lain, menyelamatkan manusia yang lain daripada jadi bangsa. Kalau kita jalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, juga melepaskan manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Bukan setakat semua orang akan merasa aman dan tenteram, namun lebih penting mereka melakukan kejahatan dan kejahatan juga akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan kejahatan bila dia dihukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, hukuman had ataupun jamak, dia dipanggil hudud, mereka terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Terjamin mereka tidak akan dihukum, dihambankan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia menolak, malanglah manusia itu.
Kalau dia menolak, mana dia menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia tolak hukum Allah, mana dia tolak hukum, dia tolak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Menerusi hukum hakam Allah Subhanahu wa taala itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang Islam yang mengatakan hukuman Allah Subhanahu wa taala ini zalim, hakikatnya samalah dia mengatakan Allah itu zalim. Kalau dia kata hukuman ni zalim, hukuman Allah ni zalim, hukum potong tangan orang ni zalim, hukum rejam orang berzina ni zalim, rotan orang yang berzina ni zalim, rotan orang yang minum arak ni zalim, maka ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kata zalim, maka dia kata Allah itu zalim. Bila mereka sanggup mengatakan Allah itu zalim dan tidak berperi kemanusiaan, maka di mana Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka? Mereka ni di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia berkata Allah itu zalim, di manakah nilai keimanan mereka? Mereka telah menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menolak Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat penyayang itu menurunkan Al-Quran sebagai sumber hidup, sumber kehidupan mereka, sumber hukuman, sumber undang-undang. Ini asas dalam kehidupan kita. Tapi kalau tolak, mana tolak Allah Subhanahu wa taala? Kalau tolak Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat kita? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kita di akhirat nanti? Kita nak tengok Allah, kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tolak hukum Allah, di manakah tempat kita di akhirat? Tolak Nabi, siapa lagi kita nak cari masa di akhirat esok, di padang mahsyar? Siapa kita nak cari untuk dapatkan syafaat? Kita perlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tolak Nabi, tolak hukum Allah Subhanahu wa taala, kita sedar kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang ke-5. Maknanya bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Allah yang Maha Perkasa, Allah Maha Penyayang yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala kata dekat orang-orang yang tolak Quran, orang-orang yang kata Al-Quran ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meragukan Al-Quran. Allah seru kepada mereka. Allah kata apa? Kalau kamu meragui apa yang diturunkan oleh kami kepada Nabi kami, maka hampa umai satu surah. Satu surah, jangan panjang, pendek ya. Fa'tu bi suratin min misli, satu surah seumpamanya dalam Al-Quran, yang sama dengan Quran juga. Dan panggillah penyaksi-penyaksi daripada kalangan kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu di pihak yang benar, kamu buat mai sendiri. Buat mai sama yang macam mana Al-Quran bawa, maka tak akan dapat tuan. Tak akan jumpa ayat yang sama dengan ayat Al-Quran. Tak akan sama puisi dengan Al-Quran. Tak akan sama orang yang sastra dia bina, dia buat ayat-ayat sastranya tak sama dengan Quran. Al-Quran ni lebih indah. Al-Quran ni kalam Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tolak, maka kita tolak Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mudah-mudahan pencerahan pada malam ini, tazkirah pada malam ini dapat sama-sama kita hatamkan dalam diri kita, ikut Al-Quran sepenuhnya, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menetapkan kita, mematikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang buruk daripada kelemahan kejadian diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf sekiranya terpaksa bahasa, tersilap kata, tersinggung perasaan. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan kalau tidak ada alam nitah. Allah Subhanahu wa taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.